Seterusnya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rakim Turi, Pengurusi Persatuan Pondok Negeri Terengganu, dan yang berbahagia Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ahmad Rizam Ghazali yang merupakan pengasas Darul Atik Dakwah Center, para jemputan. Juga tidak kita lupakan para dermawan yang budiman serta para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaan yang diberikan kepada kita, yang memungkinkan kita untuk bersama-sama berada di hari yang penuh berakat, iaitu hari Jumaat, yang sama-sama insya-Allah kita merebut dan kita menggenggam segala tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumaat yang penuh barakat ini, dan seterusnya telah membawa kita untuk bersama-sama berada dalam satu majlis yang insya-Allah dipayungi barakah dan juga lembayung maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis perasmian surau Darul Atik Dakwah Center di Gemuruh, Kuala Nerus, Terengganu, maju berkat sejahtera. Alhamdulillah, mewakili pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat kita atas kesudian untuk bersama-sama melapangkan masa dan juga waktu hadir untuk menyempurnakan dan juga memberikan kesegaran pada majlis yang diadakan pada hari ini, tanggal 29 Disember 2023. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. Al-Fatihah dibaca memohon barakah, rahmat bertamu, majlis sentosa. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga pertemuan kita, usia kita dan segala kerja buat kita sebelum dan hari ini dan seterusnya akan terus diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan program kita akan berjalan dengan sejahtera dengan mohon kita kepada Allah akan keberkatan darinya. Dan moga-moga pertemuan kita pada hari ini insya-Allah juga akan membenihkan ukhuwah yang bersulam mahabbah sesama kita di Darul Atik Dakwah Center. Hadirin yang dihormati sekalian, andai tiada harum pastikan hilang seri bunga. Begitulah majlis andai tiada yang lantunkan bicara, akan suramlah majlis tanpa erti insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai aluan bicara, majlis mempersilakan yang berbahagia Sahibul Fadilah Al-Ustaz Muhammad Rizam Ghazali yang merupakan pengasas Darul Atik Dakwah Center bagi memulakan tirai majlis kita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Yang saya kasihi, yang berbahagia Al-Fadil Al-Mukarram Profesor Ustaz Abdul Samad, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke tempat kami. Yang saya sayangi, yang berbahagia YB Adun Tepuh, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Isyamuddin, yang saya hormati, saya sanjungi Tuan Guru Haji Ahmad Rakim. Mudah-mudahan Allah memberkati semuanya. Yang saya hormati Tuan Haji Saad dan semua rombongan yang hadir, dan yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Haji Zaini sekeluarga, Din Al-Barakah sekeluarga, dan sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana kehadiran orang-orang yang Allah sayang pada hari ini dan orang yang hampir kepada Allah. Saat ini di tempat kami, iaitu madrasah di Darul Atiq Dakwah Center ini adalah satu anugerah yang besar ke atas saya dan juga sahabat-sahabat di Kuala Terengganu, dan khususnya untuk Kampung Gemuruh ini. Mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah hadirnya dan mereka memijak bumi ini, tempat ini, mudah-mudahan beroleh keberkatan yang berterusan sehingga kan bumi ini mendapat barakah dan lahirnya kebaikan serta kebaikan daripada bumi ini dengan kaki-kaki mereka yang pernah menjejak di bumi Darul Atiq Dakwah Center dan juga Kampung Gemuruh ini. Kita mengambil keberkatan dengan jiwa-jiwa mereka yang hampir kepada Allah, yang menyayangi Allah dan Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak memanjangkan akan percakapan ini. Saya bagi pihak Darul Atiq Dakwah Center sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Profesor Ustaz Abdul Samad, YB Ustaz Isyamuddin sebagai YB Adun Tepuh, dan Tuan Guru Haji Ahmad Rakim sebagai pengurusi pondok di Terengganu, Haji Saad yang telah memberi ruang kepada saya dan juga Darul Atiq Dakwah Center agar dapat yang berbahagia Al-Mukarram Profesor Ustaz Abdul Samad hadir di Darul Atiq Dakwah Center ini. Dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir. Saya dengan rasa rendah hati mendoakan seluruh yang ada pada hari ini, terutamanya Profesor Ustaz Abdul Samad, YB Isyamuddin, Tuan Guru Haji Ahmad Rakim, Haji Saad dan rombongannya, dan seluruh yang telah menggerakkan di edisi ini Darul Atiq Dakwah Center, dan yang mana surau ini siap bermula daripada 2011, dan saat ini sahabat-sahabat semua dapat melihat akan apa yang telah semua orang buat. Sebenarnya bukan saya, bukan usaha saya, tetapi usaha seluruh umat Islam. Ada yang memberi sumbangan dengan keuangan mereka, ada yang memberi sumbangan dengan tenaga dan fikiran mereka, ada yang memberi sumbangan dengan doa-doa mereka pada waktu malam hari yang kami tidak ketahuinya. Maka inilah hasil daripada apa yang telah kita lakukan selama 2 tahun. Maka doakan kami, mudah-mudahan tempat ini menjadi amal jariah pada kita semua, sehinggalah saat
kami menemui hadrah Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan tempat ini barakah, tempat ini beroleh kebaikan dan menjadi amal saleh saya selepas saya menemui Allah Rabbul Izzah. Moga-moga pertemuan apa yang saya buat semasa hidup ini, saat ini, mudah-mudahan saat saya menemui Rabbul Izzah, Allah menerima saya agar saya dapat melaluinya seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan inilah hajat saya, tuan-tuan. Pada akhir kalam saya memohon dengan rasa kejahilan dan kehinaan yang ada di dalam diri saya, maka saya memohon pada semua orang yang hadir, terutamanya Al-Fadil Al-Mukarram Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad, YB Ustaz Hishamuddin, Tuan Guru Haji Ahmad Raqim, Haji Saad dan seluruh rombongan dan seluruh sahabat yang hadir. Satu permintaan saya, kerana ini peluang yang saya dapat, iaitu tolong doakan saya agar saya dikurniakan husnul khatimah. Dan terima kasih sekali lagi pada yang berbahagia Profesor Ustaz Abdul Samad, YB Samuddin, Tuan Guru dan juga Haji Saad dan rombongan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan Allah barakahkan mereka semua, Allah panjangkan umur mereka semua, Allah berikan mereka kesihatan yang baik, dan Allah terima segala amal saleh mereka, dan Allah pelihara mereka. Allah berikan mereka kekuatan pada roh mereka, di dalam mereka melalui mihnah ini. Mudah-mudahan saya sebagai pengasas Darul Atiq Dawah Center sekali lagi mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya akhirkan wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ahmad Rizam Ghazali di atas alun bicara yang disampaikan sebentar tadi. Lembut tutur bicara namun semangat sangat tinggi dalam melunaskan amanah serta kepercayaan yang telah diberikan dalam merealisasikan kewujudan pusat dakwah yang disebut pada hari ini Darul Atiq Dakwah Center, yang mana tanah ini saya difahamkan telah diwakafkan seluas 4 ekar dan perjalanan bermula 2000, saya dimaklumkan 2021, tapi Fadil Ustaz sebut tadi macam 2011 kalau saya selalu dengar lah. Jadi saya difahamkan 2021. Walau bagaimanapun, insya-Allah semangat yang cukup tinggi dan sokongan yang diberikan sangat ikhlas oleh semua para dermawan, para budiman yang akhir ini dapat sama-sama kita saksikan terbinanya sebuah surau Darul Atiq Dakwah Center. InsyaAllah sama-sama kita doakan kepada Tuan Guru kita dan seluruh yang menyumbang terus diberikan keberkatan usia dan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah pun menyumbang, dan insya-Allah pada hari ini yang bakal menyumbang untuk meneruskan. Sama-sama kita saksikan di sekeliling surau ini akan terbina dewan ataupun kelas untuk pendidikan di suatu masa nanti, insya-Allah. Sama-sama kita bersama dengan impian yang cukup murni ini dan juga melunaskan amanah kepercayaan kepada tuan pemilik tanah yang telah pun mewakafkan tanah ini untuk terbinanya sebuah pusat pendidikan. Meneruskan lagi acara perjalanan perasmian untuk Surau Darul Atiq Dakwah Center pada hari ini. Majlis menjemput dan bersediakan Al-Fadil yang berhormat Ustaz Haji Hishamuddin bin Abdul Karim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu, yang juga merupakan adun tepuh untuk menyusun bicara menukil pesan buat kita bersama di hari yang mulia ini. InsyaAllah dipersilakan Al-Fadil yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, Sahibul Fadilah
Profesor Dr. Ustaz Samad, Da'i Nusantara yang telah memberikan ruang waktu kepada kita semua di negeri Kelantan dan negeri Terengganu di penghujung tahun pada kali ini. Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Rizam Ghazali, pengasas Darul Atiq, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Raqim, pengasas Madrasah Bukit Wan, Tuan Haji Saad serta rombongan, para hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya sekadar untuk menyampaikan sedikit ucapan aluan mewakili kawasan ini. Terdahulunya, kita merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad yang hadir untuk memberikan kepada kita taujihat, memberikan saranan dan memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam misi dakwah pada kali ini. Bagi penduduk Kampung Gemuruh dan juga kawasan Dun Tepuh, kita rasa cukup bertuah kerana dapat bersama-sama pada hari ini, dan alhamdulillah kami juga dimaklumkan akan menerima persetujuan daripada Al-Fadhil Ustaz untuk kuliah duha esok juga dalam kawasan kita di Masjid Wakaf Tembesu. Dan pada malam ini akan dilangsungkan satu program bicara daripada Al-Fadhil di dataran Shah Bandar. Tentu sekali ia merupakan siri-siri penghujung tahun yang sangat penting dengan majlis ilmu dan majlis yang dilimpahi dengan keberkatan. Kita juga cukup bertuah Darul Atiq datang muncul di Kampung Gemuruh. Kita yakin dan percaya dengan janji daripada Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk sesuatu kampung, sesuatu negeri beriman dan juga bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Insya-Allah Kampung Gemuruh akan dilimpahi keberkatan dengan majlis-majlis ilmu yang dihidupkan di pusat dakwah Darul Atiq. Demikian juga di pusat-pusat pengajian yang lain seperti di Darul Muhajirin, Bukit Jong dalam kawasan ini, dan juga di pusat-pusat yang lain serta di seluruh negeri Terengganu insya-Allah. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan kita berbesar hati untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Abdul Samad sebentar nanti insya-Allah. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih sekali lagi. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Isyamuddin bin Haji Abdul Karim di atas ucapan dan juga pesanan yang diberikan kepada kita sebentar tadi. InsyaAllah walaupun ringkas namun padat untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada yang kita raikan Sahibul Fadilah Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad Batubara yang telah pun disusun begitu cantik dalam jelajah beliau ke bumi Darul Iman. Alhamdulillah semalam kita saksikan di Stadium Negeri Kelantan. Masya Allah sambutan cukup hebat dan insya Allah kita yakin di Negeri Terengganu juga sama-sama kita hasilkan sebagai memberi gambaran kegembiraan kita atas tetamu ataupun ulama yang sudi bertandang memberikan dan juga mengundang rahmat di negeri Darul Iman ini insya Allah. Baik majlis tanpa melengahkan masa, ingin sama-sama kita dengarkan dan juga kita amati setiap baik pesan yang bakal dilontarkan oleh Da'i Nusantara. Pusat dakwah Darul Atiq dibina demi menyambung perjuangan baginda Nabi. Da'i Nusantara menyusun bicara, sempurnakan madah majlis akan dirasmi. Hadirin sekalian, meneruskan pelayaran acara pada saat ini. Majlis dengan penuh takzim
menjemput dan persilakan Sahibul Fadilah Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad Batubara untuk menyampaikan ucapan seterusnya menyempurnakan perasmian Surau Darul Atik Dakwah Center. Dipersilakan yang berbahagia Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin bihaqqi nabiyyika Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Yang berhormat Haji Hisamuddin bin Abdul Karim, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tepuh. Yang berhormat pengasas Darul Atik Dakwah Center, Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, Ustaz, para asatiz, Haji Sa'ad yang menguruskan jadwal kedatangan saya dari mulai Kelantan sampailah hari ini di Terengganu, esok diteruskan ke Pahang, dan akan berakhir nanti di Shah Alam di Selangor. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Dan para penuntut, puan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang panglima perang namanya Jauhar. Nama kampung dia Sisilia di Andalusia, Spain. Maka nama lengkapnya Jauhar As-Siqilli. Siqilli dinisbatkan kepada Sisilia. Lalu kemudian Sultan dari Daulah Fatimiyah memerintahkan dia untuk membina sebuah masjid. Maka masjid itu pun berdiri mengenang nama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka disebutlah masjid itu sebagai Masjid Al-Azhar. Hari ini masjid itu berubah minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid tempat salat Jumat, jami'ah menjadi university. Dari masjid menjadi university. Di tempat yang lain lebih tua daripada itu ada seorang perempuan bernama Fatimah Al-Mihri. Dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan lalu kemudian membangun masjid Al-Qarawiyin. Tempat itu sekarang berada di Maghribi, menjadi university yang lebih tua lagi daripada Al-Azhar. Lalu kemudian di Hijaz adalah nama khas untuk dua tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Hijaz ini, tepatnya di kota Makkah, ada seorang perempuan kaya, tanah dia banyak. Nama perempuan ini Saulah dari India. Lalu kemudian ada pula seorang lelaki, penulis kitab Izharul Haq, tampaknya hak kebenaran. Nama lelaki itu Rahmatullah Al-Hindi. Dia dikejar-kejar oleh penjajah Inggris karena dia melawan misionaris yang datang ke negeri India. Dan setiap berdebat dia menang. Karena mereka kalah dengan kalam, mereka ingin menangkapnya dan dia lari ke Hijaz. Maka di sana dia diberikan tempat. Ada seorang ulama yang punya ilmu tapi tak ada tempat. Ada orang yang punya tempat tapi tak ada yang mengisinya dengan ilmu. Maka manakala berjumpa dua orang yang berilmu dan yang punya tempat, maka berdirilah satu sekolah
di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah. Banyak alumni-nya yang datang daripada negeri Melayu, negeri Asia Tenggara, Nusantara. Ini semua bukti dalam sejarah bahwa ada orang kaya, ada orang yang punya kuasa, dititipkan Allah Subhanahu wa taala selagi hayat di kandung badan, tapi dia tidak pernah berbuat dakwah. Maka namanya hilang, ditelan zaman. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Bila berlalu dia tak dapat terulang kembali. Tapi nama-nama ini kekal abadi. Al-Azhar, Qarawiyyin, Zaitunah, Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Darul Hadis Al-Hasaniyah, As-Saulatiyah, Darul Ulum. Ini adalah orang-orang yang beruntung dan bertuah. Karena bagi manusia semua hampir sama, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Tinggal lagi kita menggunakan masa 60-70 ini kemana kita nak pakai. Kalau kita ingin panjang berkekalan sampai hari kiamat, maka pakaikanlah seperti yang mereka sudah memakainya dulu, sehingga hari ini mata kita boleh menengok, dan kita pun mengambil pelajaran dari guru-guru kita yang belajar di Qarawiyyin, di Al-Azhar, di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, di Darul Hadis Al-Hasaniyah, di Saulatiyah, di Darul Ulum. Maka betul kata Nabi SAW, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, maka putuslah semuanya, dan ada yang tetap mengalir shadaqatun jariyah, sedekah, wakaf, tanah, kelas, asrama, masjid, surau, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan di tempat-tempat yang sudah dibina itu, lalu kemudian ada orang yang belajar, orang manusianya itu adalah waladun salihun yad'ulah. Ternyata apa yang saya ceritakan tadi itu tidak hanya terjadi 1000 tahunan lalu. Sampai hari ini masih ada, dimulai dari 2021, hari ini sudah 2023, saya sudah pun sampai di surau Darul Atiq. Kalau hanya rumah kecil satu disebut dengan bait. Bila ada berkumpul beberapa bait, membuat satu kawasan yang terjaga, terpelihara dari orang masuk lalu lalang, maka disebut dengan dar. Kalau hanya satu rumah, orang Arab menyebutnya baitun. Tapi bila beberapa rumah berkumpul, ada satu rumah tempat menerima tamu, ada satu rumah tempat duduk bersembang, ada satu rumah tempat makan, ada satu rumah tempat belajar, maka tempat ini ditutup supaya orang tak semua boleh. Kerana ini khas, maka tempat itu disebut dengan dar. Maka di Maghribi ada namanya Darul Hadis. Sedangkan di Syam, di Suriah ada pula Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darul Atiq. Salah satu nama daripada Ka'bah adalah Al-Baitul Atiq. Al-Baitul Atiq, rumah yang mulia. Kerana memang dialah rumah yang paling mulia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Dia mulia kerana dia rumah yang pertama. Dia mulia kerana dia mendapatkan keberkahan. Tapi makna atiq diambil dari kata a'taqa yu'tiqu a'tiq, membebaskan, memerdekakan. Maka di antara doa, Allahumma a'tiq riqabana, lepaskanlah tengkuk kami. Orang kalau mati yang dipancung itu tengkuknya, kepalanya. Maka lepaskanlah tengkuk kami, leher kami daripada azab neraka. Maka Al-Baitul Atiq, rumah yang mulia. Darul Atiq adalah rumah yang mulia. Sesiapa saja yang masuk ke Darul Atiq ini, maka selepas keluar bertambah-tambahlah kemuliaannya insyaAllah. Darul Atiq juga
rumah yang membebaskan. Selama ini masih lagi terikat dengan kejahilan. Maka selepas dia masuk ke Darul Atiq, dia mulia dengan ilmu, dia terbebaskan merdeka daripada kebodohan, jahil tentang Allah, jahil tentang sunnah, jahil tentang fiqh, jahil tentang akidah, jahil tentang tafsir, belajar bahasa Arab, maka tempatnya adalah Darul Atiq. Rumah kita akan tinggal, diambil oleh anak cucu ahli waris. Berapa banyak orang-orang kaya, orang yang ada kuasa, hanya bertahan pada generasi yang ketiga, anak cucu. Selepas itu hilang. Bila kita bertanya, di mana rumah Imam Syafi'i? Di mana rumah Imam Nawawi? Di mana rumah Imam Ar-Ramli? Di mana rumah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Di mana rumah Imam As-Suyuti? Tak ada yang tahu. Kerana rumah diwariskan kepada anak cucu dan akan hilang. Tapi rumah yang dipakai untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan hilang. Sebagaimana tidak hilangnya Al-Qarawiyin, tidak hilang Zaitunah, tidak hilang Al-Azhar, tidak hilang Darul Hadis, tidak hilang Saulatiyah. Begitu jugalah Darul Atiq ini tidak akan hilang sampai hari kiamat, insyaAllah. Abdus Samad tidak pernah membeli tanahnya, tidak pernah ikut membina suraunya, tidak pernah sekalipun mengiklankannya di Instagram, tidak pernah membawa orang yang bermurah hati untuk ikut membina. Tapi manakala binaannya sudah selesai, sudah cantik, sudah sempurna, sudah indah, maka pada kedatangan ini diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata di sebuah negeri yang diberi nama Kampung Gemuruh. Sebelum hujan lebat, kalau kita dengar ada suara petir, sebelum petir menggelegar, maka orang Melayu di kampung saya menyebut suara bergemuruh. Maka dari Darul Atiq ini bergemuruhlah suara hafazan Al-Quran, suara hadis, suara matan, suara nazam, dari mulai matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, sampai kepada syarah-syarah kitab. Dalam bidang akidah pula Aqidatul Awam, Jala'ul Afham. Sebagaimana bergemuruh langit, bergemuruhlah suara para penuntut pelajar Islam dari Darul Atiq. Gemuruh juga orang Melayu menyebut, saya tak sanggup menyampaikan sesuatu di hadapan para alim, para ulama. Kenapa? Karena darah saya bergemuruh. Tak sanggup jantung saya menekan tekanan darah yang begitu kuat. Maka begitu jugalah orang tak akan sanggup untuk memesongkan agama. Orang tidak akan sanggup mampu untuk berbicara kalau tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana ada para masyayikh, para ulama, para ahli hadis muhaddisun, pada ahli tafsir mufassirun, para ahli akidah al-usuliyun, usul fiqh, para ahli tasawuf sufiyun yang keluar daripada Darul Atiq sehingga orang-orang jahil bergemuruh dadanya, tak mampu untuk berkata dan berbicara. Maka nama adalah doa. Doa dari Darul Atiq supaya kita mulia, supaya kita terbebas daripada kejahilan, bebas selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tanah yang masih banyak kosong, ini peluang buat kita bersama untuk membina kelas-kelas, asrama-asrama, tempat belajar. Maka ketika seorang muslim sadar bahwa dia akan mati menghadap Allah, kata Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai, bukan orang yang banyak hafazannya, bukan orang yang kuat akalnya, orang yang kayyis, yang hafazannya boleh hilang semasa tua. Tapi orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang ia pikirkan apa yang akan saya bawa selepas saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ingin membeli, hawa nafsu ingin memiliki, hawa nafsu ingin menguasai, dia tekan, lalu dia bina asrama, dia bina kelas, dia bina surau. Inilah orang yang cerdas, smart, kerana dia tidak berfikir 60-70, dia tidak berfikir tentang anak cucu, tapi dia pikir bagaimana syiar Islam
sampailah kepada hari kiamat. Jalan ini cantik, orang lalu lalang, maka semua orang yang lalu, semua orang akan melihat, semua orang akan takjub, apa binaan ini? Dia akan singgah, dia tengok Darul Atiq, surau Darul Atiq, tempat orang belajar agama. Dulu orang menganggap kalau tempat belajar agama adalah kesusahan, kepayahan, keburukan, tempat yang tak elok, tempat yang tak cantik. Tapi hari ini kita melihat surau Darul Atiq dengan binaannya yang Masya Allah, Tabarakallah. Maka seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam saat melihat nikmat Allah, hadza min fadli Rabbi. Semua orang akan berkata, para dermawan yang budiman, orang-orang yang dititipkan Allah harta, dibukakan Allah pintu hatinya, melihat semua ini, dia tidak disebut namanya, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tapi namanya tidak pernah lepas daripada catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada para malaikat, kiraman, mulia, katibin, menulis, semua tak ada luput satupun dari catatan. Sampai masanya nanti Allah akan perintahkan kepada kita, Iqra, bacalah. Kita tidak disuruh membaca Al-Quran, tapi kata Allah, Iqra kitabak, baca tulisan amalmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai alat yang akan menghitung kira semua amal. Semua kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, ayunan tangan, langkah kaki, semua akan diminta, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang sudah kita tengok hari ini sebagai bukti daripada orang-orang yang baik, yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, ini semua adalah jihad. Badlul juhdi lil husul, mengerahkan segenap tenaga, kemampuan siang dan malam untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu pun terwujud, nampak, yang awalnya hanya dalam lintasan pikiran, yang awalnya hanya ada dalam torehan tinta di atas kertas, lalu kemudian terwujud dia di alam nyata. Tinggal lagi kita menjaga, memelihara, meneruskan, memakmurkan, meramaikan. Maka ini menjadi peluang bagi semua yang berilmu menyampaikan ilmunya, yang tak ada ilmu mengambil ilmu daripada alim ulama, yang ada harta memberikan hartanya, yang awam, yang tak ada kuasa mendoakan di hadapan Allah. Orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, menggunakan kuasanya untuk menolong tempat-tempat majelis ilmu. Hanya itu sajalah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Al-Faqir Abdul Samad mengucapkan tahniah, selamat, kerana kita sudah selamat daripada hawa nafsu. Para dermawan yang budiman selamat daripada jama'a mala wa'addadah, mengumpul dan menghitung harta. Selamat daripada penyakit wa may yuqa syuhha nafsihi, sesiapa saja yang selamat daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Anak-anak selamat daripada fitnah akhir zaman yang luar biasa, social media, television, dan apapun semua yang merosakkan akal dan fikiran, diselamatkan dengan kembali ke surau. Kita perlu kembali mengiklankan supaya selamat dunia akhirat. Maka anak-anak kita, generasi akhir zaman ini, mesti kembali ke surau. Dan salah satu surau itu adalah surau Darul Atiq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi, kepada engkaulah maksud tujuan kami. Wa ridhaka matlubi, ridha engkau saja yang kami cari. Ilahi anta maqsuduna, tak ada maksud yang lain kecuali engkau. Wa ridhaka matlubuna, ridhamu sajalah yang kami cari ya Allah. Agaknya itulah yang dapat Al-Faqir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kalau ada kata yang tak berkenan di hati, diampunkan oleh Allah dan kita memaafkan. Barakallahu fikum, uhanni'ukum bi ajmal at-tahani wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada sahibul fadilah Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad Abatubara
yang telah pun menyampaikan pesan juga bicara sebentar tadi sebagai tanda ucapan perasmian untuk Surau Darul Atiq Dakwah Center. Semoga segala pesan yang diberikan dapat kita semai utuh di sanubari kita dan kita genggam sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran pada hari ini. Hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, meneruskan lagi acara. Saya memohon kepada hadirin untuk membuka ruangan di tengah-tengah dewan ini untuk memberi laluan kepada Sahibul Fadilah Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad Batubara, Yang Berhormat Ustaz Ishamuddin bin Haji Abdul Karim serta pengasas Darul Atiq Dakwah Center bagi menyempurnakan gimik perasmian yang telah pun disusun pada hari ini. InsyaAllah moga-moga segala kerjasama yang diberikan dapat melancarkan lagi dan melicinkan lagi setiap acara yang telah disusun, dan insyaAllah moga kita semua akan diberikan keberkatan atas hormat yang diberikan. InsyaAllah. Untuk itu majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad Batubara, Yang Berhormat Ustaz Ishamuddin bin Haji Abdul Karim serta pengasas Darul Atiq Dakwah Center Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ahmad Rizam Ghazali serta Ustaz Rakim dan juga Dif-Dif jemputan untuk bergerak menuju ke perasmian sebagai penyempurnaan gimik acara majlis perasmian Darul Atiq Dakwah Center. Dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita persilakan Sahibul Fadilah Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad untuk menurunkan tanda tangan sebagai gimik dan juga penyempurnaan majlis perasmian dan juga tanda bermulanya pengoperasian Surau Darul Atiq Dakwah Center. Seterusnya disusuli Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Ishamuddin bin Haji Abdul Karim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri, juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Don Tepuh. Takbir! Takbir! Alhamdulillah, jadi selesailah sudah acara kita dengan sempurnanya. Tanda tangan yang telah pun diturunkan oleh Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad. InsyaAllah, jadi saya mewakili pihak majlis dan juga Darul Atiq Dakwah Center merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian Sahibul Fadilah Profesor Al-Ustaz Dr. Abdul Samad dan juga Yang Berhormat Ustaz Ishamuddin bin Haji Abdul Karim atas kelapangan waktu dan kesudian untuk menyempurnakan majlis perasmian pada hari ini. Jadi kita persilakan Ustaz Ahmad Rizam untuk menyampaikan cendera hati tanda penghargaan kepada Profesor Dr. Abdul Samad dan juga kepada Yang Berhormat Ustaz Ishamuddin bin Haji Abdul Karim tanda penghargaan dan kenang-kenangan atas kunjungan dan juga penghormatan yang diberikan daripada Darul Atiq atas kedua ulama dan juga tokoh yang kita sama-sama segani. InsyaAllah kita doakan semoga kedua-duanya dan juga Darul Atiq Dakwah Center terus diberikan limpahan rezeki dan juga keberkatan daripada Yang Maha Esa. InsyaAllah. Bila kita jemput sekali lagi kepada Ustaz, saya dah nampak dah ni.
Persilakan Al-Fatihah Ustaz untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berhormat. Okey, Ustaz Syamuddin bin Haji Abdul Karim. Sebagai penghargaan atas sokongan yang cukup padu diberikan kepada Darul Atiq Dakwah Center bagi memberikan dan juga mengundang rahmat keberkatan, memberikan pemahaman tentang agama kepada seluruh warga Tepuh dan insya-Allah negeri Terengganu sekali insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan sempurnanya penyampaian cenderahati sebentar tadi, maka selesailah acara dan juga pelayaran program perasmian Surau Darul Atiq Dakwah Center pada hari ini. InsyaAllah saya difahamkan yang berbahagia Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad insyaAllah akan bergerak ke program yang seterusnya. InsyaAllah begitu padat jadual yang disusun. Jadi kita mohon seluruh para hadirin memberikan kerjasama dan ruang sebaik mungkin untuk perjalanan Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad insya-Allah. Akhir kalam daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lemah itu daripada kelemahan diri saya yang serba ketaifan. Banyak keluh ke penarik, keluh tumbuh pohon kuininan elok, baulah balik setok kita. Mana yang tak elok sama-sama kita perbaiki insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.